Nah. Baik, sebelum kita habiskan program, kita ada 3-4 soalan. Boleh dalam 10 minit lagi. Baik, soalan yang pertama. Baru ini saya terdengarlah mereka berpendapat anggota wuduk yang berbalut akibat luka tidak perlu diganti dengan tayamum kerana menyusahkan. Apa yang dikatakan ini nampaknya berlainan dengan apa yang telah saya pelajari sebelum ini. Minta tolong jelaskan. Kita luka tangan, ada orang kata kalau luka tak boleh kena air, tak payah tayamum. Daripada tak payah tayamum, nak buat apa? Terus sembahyang. Baik, tangan kita luka sini, nak masuk dalam spoket RZ masuklah lidi, nampak? Hancur sini ni, kalau kena air sakit. Baik, ambil wuduk dulu, mula-mula basuh muka, fagsilu wujuhakum. Lepas basuh muka ambil wuduk, wa aydiyakum ilal marafiq. Tuhan kata tangan sampai ke siku, sampai kat tangan kiri tak boleh kena air. Dalam Quran kata wa in kuntum marda aw ala safarin. Nampak tak? Dan jikalau kamu sakit tak ni? Sakit dah. Ujung ayat fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang suci. Jadi ulama ajar dalam kitab-kitab. Banyak takkan saya tak sebut nama kitab, ambil mudah saya dah lah. Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Kitab bukan tak lama, baru lagi, Fiqh Syafi'i. Siapa dia sekarang? Dr. Mustafa Bura, Dr. Mustafa Khin. Faham? Kitab tu dipakai dalam universiti Islam di dunia sekarang. Lepas basuh tangan kanan, nak basuh tangan kiri tak boleh, luka. Di situ kita mula bertayamum. Tepuk debu, sapu muka, tepuk debu, tangan kanan dan tangan kiri. Dekat luka jangan buat kuat, lalukan saja isyarat. Dekat ada kulit, kenakan dengan debu. Faham? Dekat ni tak boleh nak kena debu, lalukan saja. Maka lepas tu sapu kepala sambung wuduk, telinga dan 2 kaki semayang, tak payah qada. Nampak? Itu bukan sapu debu ni ini atas luka. Nampak? Itu baru menyusahkan. Biar faham baik-baik. Soalan seterusnya, boleh tak kaum wanita sedang uzur duduk bahagian serambi masjid untuk dengar kuliah, sedangkan pada hari Jumaat kawasan itu digunakan sepenuhnya untuk sembahyang Jumaat? Apakah hukumnya? Saya jawab ni bukan pendapat saya lah. Mana-mana CD apa semua bukan pendapat. Mereka pendapat tu kalau benda-benda bukan masalah. Ada juga. Bukan masalah dalam kitab. Cuma pendapat saja. Baru saya beri pendapat. Hak ni hak hukum syarak, bukan hak ulama. Cuma saya tak payah bawa kitab. Takkan nak bawa kitab pergi ngajar. Tak. Sampai 3 tong. Hak ni mah cari kitab ni. Lambat masa dah. Jadi hak saya baca dah pandangan-pandangan ulama, tolong jawab secara ringkas. Mu nak lebih detail ngaji. Nampak? Jadi dalam kitab-kitab fiqh dia kata haram perempuan yang haid. Jumhur ulama Syafi'i, Maliki dan Hanafi masuk duduk di dalam masjid. Lalu sekejap tak apa, tak boleh singgah duduk. Dan juga haram harim masjid. Mana harim? Beranda masjid yang kalau orang penuh dia akan semayang di situ. Disebab jadi macam tempat spare. Kalau situ di spare buat, maka situ haram orang haid duduk juga. Tempat yang kawasan tu sama dinding dengan masjid, tapi bukan untuk orang semayang, seperti dia buat store atau situ untuk orang jalan kaki saja, maka di situ boleh duduk orang yang haid. Sekarang kata masjid Telekon ni biasa tak penuh sampai belakang tu, dibuat beranda sikit sebelum turun tangga, dibuat kosong gitu supaya kalau penuh orang duduk belakang tu semayang, maka di situ dikira haram semayang. Haram orang haid masuk. Faham? Sesat masalah. Sebab pendapat ulama. Pendapat kita tak boleh, kita bukan fuqaha. Tak. Kalau hak dunia hari ni boleh kita jawab pendapat kita. Ada seorang tu dia tanya, dia ada 2 orang kekasih. Hak mana satu dia nak kahwin? Nak kahwin dua-dua dah cukup modal.
yang seorang cantik rupawan dan putih melepok. Nampak? Cuma tak berapa pandai lah hukum-hukum syarak ni. Pasal sekolah orang putih. Yang seorang lagi tak comel, gemuk sikit. Kulit hitam manis. Tapi lulusan Al-Azhar. Jadi hak ni pandai agama, hak ni tak apa pandai tapi baik, cuma tak pandai agama. Jadi macam mana saya nak pilih? Tu boleh saya beri pendapat. Pasal bukan ada dalam kitab fiqh. Saya pun jawab dah, hak gemuk ambil kemu, hak comel buat mari kat aku. Ke gua ni. Aku tak ada bukan pilih sangat. Apakah amalan yang Allah paling suka? Kalau saya jawab je, kata tak betul. Banyak hadis. Ada hadis ni Nabi kata amalan ni, ada hadis ni amalan lain pula. Yang sebenarnya banyak amalan-amalan yang Tuhan suka. Secara umumnya semua amalan kebajikan Tuhan suka. Kalau saya kata maknanya berpuasa sunat, dalam hadis lain kata buat baik pada ibu bapa. Jadi banyak amalan yang Tuhan suka. Di antaranya buat baik ke ibu bapa. Nampak? Di antara. Kemudian buat baik dengan anak yatim. Anak yatim, kalau kita ambil tangan kita, kita sapu atas kepala anak yatim, Allah akan ampunkan dosa kita sebanyak mana rambut anak yatim kena di tapak tangan kita. Katakan kita sapu tu kena 5,000 orak rambut, maka 5,000 dosa hapus. Sebab tu kalau jumpa anak yatim, tak usap yang usap kepala. Pasal dalam hadis kata sapu kepala dia. Nampak? Cari yang bukan kepala botak, yang ada rambut. Kepala botak tak ada rambut. Di antara amalan yang dalam hadis lain pula sebut amalan yang sedikit tetapi berkekalan. Ada tak Nabi kata? Allah suka tak? Sikit je, 2 rakaat je tahajud malam-malam, atau witir 3 rakaat je sebelum tidur. Tahajud tak bangun, 3 rakaat sebelum tidur ada. Tak banyak tapi setiap malam Allah sayang. Nampak? Jadi jawapannya tak perlu kita cari nak target satu-satu amalan, sekadar mana yang kita mampu buat lah. Ada orang rajin baca Quran tapi dia kurang sedekah. Ada orang kuat sedekah malah bangun malam. Ada orang suka berselawat tapi zikirnya kurang. Ada orang banyak istighfar tapi kurang menyebut la ilaha illallah. Semuanya tak rasa lebih kurang. Ada pahala masing-masing sisi Allah. Kita nak buat semua sekali macam para wali tak mampu kita. Rabi'atul Adawiyah, perempuan wali Allah, sembahyang sunat 300 rakaat tahajud setiap malam. Kita laki-laki siapa 300? Syekh siapa 300 malam-malam? 300 tahun lagi pun tak boleh buat. Tak